Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan gamuk orang kita. Okey, kat sini saya nak buat satu video lah. Lama tak buat video pasal wiring sebenarnya. Ramai orang pening nanti kan. Okey, kat sini jangan korang sakit kepala pasal wiring motor 125 ni paling mudah. Saya rasa paling mudah sebab motor design lama ni yang menggunakan CDI memang mudah sangat-sangat. Okey, kat sini saya nak cerita lah pasal motor saya ni. Kita story sikit lah pasal motor ni. Motor ni tadi saya dengan niat nak pergi kerja. Pagi-pagi tadi saya jalan nak pergi kerja. Sampai satu masa dia jadi macam minyak tu lebih. RPM dia tinggi tu minyak lebih. Bila minyak lebih, saya ingatkan ini macam api tak cukup je tiba-tiba kan. Lepas tu terus mati. Mati parking tepi jalan nak tunggu kawan-kawan datang. Pagi-pagi ni amat long lah. Ramai yang pergi kerja, ramai yang buat kerja tarik mata dan sebagainya. Susah lah kita. Apa dipendekkan cerita, balik rumah and then saya nak check lah apa benda yang masalah kan. Okey, yang pertama kalau kita nak check api motor kita, macam biasa kita standard kita menggunakan kepala pelak ni macam ni kan. So kita nak check api lah. Ibarat kata ni contoh, bila kita spark di body, andai kata kita start tu tak ada api, so kita cuba buangkan plug and then kita akan masukkan screwdriver lah. Screwdriver ataupun apa-apa jenis besi dia ada spark. Takut plug kita rosak kan. So kita spark lah di body macam ni. Ataupun biasanya di screw dia punya head ni. Supaya tak nak bagi gegar ni sebenarnya benda ni. Bukan function saya saja bagi cantik, tak nak bagi gegar kita punya head. So kita spark macam ni pun tak ada api. Bermakna kita punya plug pun okey lagi lah. Kita tak tahu kan. Tapi bila dua-dua tak ada api, so kat sini saya ambil keputusan saya akan check saya punya api daripada CDI ni. Motor ni tak susah. Coil magnet pergi CDI and CDI akan hantar kepada kita punya coil plug. Okey, bila kita nak check api ni, sebagai contoh bila emergency ni, nak cerita pasal emergency, kita tak ada multimeter dan sebagainya kan, test pun tak ada. Jadi kita pakai jari, cabut lah. Jangan korang spark dengan kepala plug tu, yang tu sakit. Okey, korang sparkkan sikit jari, switch on, cuba engkukan. Kalau ada api tu maknanya korang punya coil plug. Kalau tak ada api bermakna daripada CDI, tapi belum confirm CDI. Cuma kita ada multimeter kat sini. Okay, multimeter ni kita parking kat sini dulu. Kita cari wire body. Macam saya tarik wire body. Okay, masukkan wire body satu. And then kita akan masukkan kita punya wire kepada coil plug tadi. Okay, bila kedudukan macam ni, korang on kan kepada ACV. ACV saya pakai 200 je. And then kita akan buka on switch. Kita akan on switch dan kita cuba engkukan. Oh, lupa saya nak bagi tahu. Saya dah cabut saya punya CDI. Macam mana nak hidup? Okey, ni CDI saya. CDI asal standard, asal motor. Memang kotor sikit. Kalau korang sama macam ni, kita geng lah. Berbagai-bagai bentuk CDI ni. Ada yang logo ni saja. Yang penting CDI. Jadi pasang balik CDI. Kalau tak pasang CDI macam mana nak ada api? Dan kita cuba engkukan sekali lagi. Korang boleh tengok sini nampak? Api daripada coil magnet dia convert, dia pergi ke arus CDI tadi. CDI tadi dia akan keluarkan kepada kita punya coil plug. Jadi tiga benda ni kau kena check. Macam ni maknanya ada arus. Okey, kita nampak ada arus. So bermakna korang punya coil plug rosak. Itu sebagai satu contoh lah. Untuk kita jimatkan benda ni, tak ada benda lain. Function dia untuk kita jimatkan kita punya kerja, duit kan. Jadi kita tak adalah nak pergi ke tukar CDI, beli CDI ke, ada nak pergi tukar coil magnet ke. Rupanya benda yang kecil macam tu je. Okay, jadi bila kita dah tahu, andai kata meter ni tak jalan juga, cara kita nak check kita punya coil magnet, coil magnet semua dekat sini dia. Okay, cara kita nak check coil magnet, yang pertama kita kena buka ni wire yang hitam merah ni. Kau tengok wire hitam merah ni, dia datang daripada bawah sampai ke sini. Sini akan masuk kepada CDI. So kita cabut je wire daripada hitam merah ni, macam ni. And then daripada merah tadi ni, kita buka daripada api CDI tu kepada api kita punya coil magnet. So kita akan masuk ke sini. Api coil magnet ni besar sebenarnya. Akan pergi sampai 30-40 ACV kan. So kita akan
Anchor kan. Korang tengok nampak 50 sampai jangan lama-lama, bahaya, takut nanti rosak multimeter. Alright, bila macam ni bermakna korang punya coil magnet okey, CDI korang masalah. Kalau tak ada api keluar daripada CDI tadi lah, bermakna korang punya coil magnet okey, tak payah tukar coil magnet, korang tukar CDI je. Okey, lepas tu korang boleh pakai balik korang punya coil plug. Nak tahu kunci api yang mana satu, antara magnet ke, korang punya CDI ke, ataupun korang punya coil plug ni, spark plug tu kan. Jadi bila kita dah tahu benda ni berjalan dengan baik, coil magnet jalan dengan baik, CDI jalan dengan baik, bermakna api plug tak ada tadi kan, coil plug kita rosak. 3 function ni je, korang tak payah pening-pening. CDI ni dia convert api, dia tugas dia convert api yang terbesar, dia tapis supaya api kita tu akan jadi kecil. Tidak nanti api kita besar, boleh menyebabkan kita punya wiring masalah. Lepas tu kita punya motor ni boleh jadi api over kan. Bila api over, dia kacau habis. So CDI ni tugas dia adalah convert untuk charge kepada rectifier, untuk direct kepada kita punya AC tu pergi ke lampu depan, lampu belakang, kita punya lampu meter kan. Macam neutral apa, dia pakai bateri kan. Kalau korang start motor neutral dengan lampu tuti tu tak ada, bermakna korang punya bateri lah. Kadang-kadang fuse ni putus pun tak nyala neutral korang. Bila start motor memang menyala sebab dia pakai kuasa arus daripada AC. Tapi bila korang bateri okey, korang cuba check fuse dulu. Kalau fuse putus, tukar fuse. Kalau fuse putus juga, korang tukar fuse baru, putus juga, bermakna korang punya wiring ada short. Ada spark di body ke, dia akan putuskan kita punya fuse. Sebab apa tahu? Sebab nak menjaga kita punya wiring. Andai kata dia tak putuskan kita punya fuse, macam mana kita punya wiring nak terjaga? Kemungkinan akan overcharge, overvolt. Dia akan menyebabkan wiring kita lebih parah. Kena beli wiring set. Sebab nak cari satu-satu dalam ni pening. Macam saya boleh buat satu. Saya boleh buat wiring daripada motor ni, daripada buat sendiri lah. Maksud saya tarik wire satu-satu cukup untuk motor saya. Jadi kita kalau nak senang, nak kata apa, nak budget, beli je yang dah siap. Sebab wiring dia pakai kecil-kecil je. Kalau kita buat sendiri ni, kita pakai wiring besar lah, macam 40 kan. 40 ni memang susah nak putus untuk orang pakai bateri besar ke dan sebagainya. Macam itulah, tak nak lah cerita pasal tu. Kita nak cerita pasal kita punya topik ni dulu, nanti pergi ke topik lain nanti. Jadi kita pun dah pasang CDI, kita confirm balik kita punya coil magnet tu okey, kita punya CDI okey, kita punya daripada CDI ni memang okey kan. Bermakna kita punya coil plug kita dah rosak. So ini coil plug asal motor pada tahun 2011. Dia dah rosak, terpaksa lah saya beli baru. Mana dalam motor saya baru 40,000, jadi 40,000 dia dah rosak, tak apalah kan. Macam mana kan, benda ni pun tak mahal mana. Kalau macam CDI tu mahal, mungkin sampai 200. Kalau kita beli yang racing murah sikit. Apa beza CDI racing dengan CDI original? Saya pun ada jumpa barang pusaka. CDI ni siapa yang pakai ni, kita geng lah. CDI Arata ni memang api dia tu lebih berbanding dengan api CDI standard. Tak ada masalah, saya pakai motor di standard okey je, tak ada masalah apa. Cuma dia lebih kepada api. Dia lebih pada api. Sebab apa tahu, dia CDI macam mana sekalipun, dia bukannya tak ada cut off, dia masih ada cut off. Tapi cut off dia tu lebih tinggi sikit berbanding dengan CDI standard. CDI standard andai kata dia keluarkan api 12, tapi CDI racing dia keluarkan api 14. Dia maksimum macam tu je. Dia bukan kata pergi sampai tak ada cut off. Bila tak ada cut off, boleh menyebabkan kita punya motor masalah nanti. Okey, korang kena faham apa function CDI sebenarnya. Adalah tapak untuk menukar arus elektrik tu lebih stabil, ataupun tidak melebihkan api yang besar. Sebab kalau orang tengok tadi, saya tunjuk tadi multimeter sampai 45-50 kan. Maknanya tak nak lah sampai 45. Kita punya spark ni sampai ke 45. Dia 12 volt pun dia okey, dia sampai ke kita punya coil plug, dan coil plug akan sparkkan kita punya convert api lebih besar untuk kita punya plug. Okey, itu saja nak ceritalah pasal plug ni. So kita nak unboxing lah. Saya ada beli tadi coil plug Aston Market punya. Kau nampak tak?
Okay, brand Tobaki ni, Tobaki ni saya rasa okey sebab produk dia banyak. Untuk 125 pun dah ada keluar produk dia banyak. So kita unboxing balik kita punya Tobaki ni. Right. Kotak dengan buah merata kotak dengan buah merata. Okey, kat sini kita buka. Macam besi ni kita tak pakai ni, kita pakai direct je kan. Okey, kita pakai direct je. Kita biasa kita masukkan kita punya, buka dulu ni kabel-kabel ni and then kita akan tengok. Okey, dia bagi dah api untuk wayar api, tapi kita tak pakai lah wayar api ni, kita pakai api yang asal kita. Dan kita akan bukakan. Tengok ni brand Tobaki, nampak tak? Brand Tobaki So skru ni korang buka, dua-dua ni korang buka. Sebab kita tak pakai skru ni, kita pakai skru yang asal je. Jadi kita buka macam ni. Dah selesai ni. Kita akan pasangkan balik kita punya kepala plug nanti. So kita nak pasang balik di kita punya body. Macam biasa kita pasang balik macam mana keadaan kita buka tadi. And then kita akan sambung selepas ni lah. Saya nak pasang dulu. Nanti saya tunjuk contoh api daripada kita punya CDI biasa dan daripada CDI racing. Tengoklah api dia macam ni. Okey, sekarang pun dah settle. Saya pasang saya punya coil plug ni. Coil plug ni nampak tak? Tak nampak kan, tak apalah. Saya pasang dah coil plug. Saya dah pasang kepala plug semua dekat plug, dekat kita punya head. Dah pasang semua siap. So motor memang hidup lah kan. Disebabkan kita punya coil plug ni je tadi. Alright, ni kalau kau tengok sayang barang kan. Buat macam ni benda akan rosak kan. So macam tu lah. Daripada coil magnet, kita akan dalam video ni tadi ada terangkan pasal coil magnet. Nak check coil magnet, check korang punya CDI, check korang punya spark plug. Anda kata korang dah tahu macam ni, sharekan pada kawan-kawan anda supaya dapat belajar bersama, supaya dapat kita kongsikan bersama, biar ada orang boleh buat sendiri kan. Apa benda nak buat pergi cari je. Tapi saya rasa macam Tobaki ni api dia kuat ni. Tadi saya start tadi pun terangkat saya punya kaki. Boleh lah, kalau nak pakai boleh lah pakai. Dia sekali Y110 ni SS tak silap saya. Lepas tu Y125 ni modified lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Pasal api untuk CDI tu dia lebih besar sikit lah berbanding dengan CDI standard. CDI racing ni dia lebih besar. And then lepas tu kita pakai pula coil yang aftermarket punya. Pasal apa saya tak beli yang original motor. Jadi apa yang asal Yamaha HLY kan, bukan saya tak beli. Saya rasa benda tu pun harga sekarang orang main harga sebenarnya. Senang cerita benda tu tak mahal lagi. Buat masa ni kalau nak beli pun boleh. InsyaAllah saya esok saya akan order 2 lah sekali simpan buat stok kan. Saya suka barang-barang saya beli dua buat simpan. And then kalau ada apa-apa saya boleh tukar je. Macam pelak pun macam tu lah. Untuk pakai model CDI, apa jenis motor pun model CDI lah, bukan model ECU. Model CDI macam tu je. Api daripada coil, api daripada CDI dan api daripada spark plug kita. So kalau kita punya, kita check satu-satu. Yang paling mudah kali kita check api daripada plug lah. And then lepas tu kalau api daripada plug tak ada, kita cuba check daripada api yang keluarkan CDI kepada kita punya plug tu. Kalau ada benda tu tak ada, korang check api yang ni, yang datang daripada magnet ni. Kalau daripada magnet ni pun tak ada, bermakna korang punya coil magnet rosak. Dia susah rosak tapi akan rosak macam mana pun. Okey lah, itu saja untuk kali ni. Video pun dah panjang lebar, saya terangkan motor memang hidup. And kita jumpa lagi di next video. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. InsyaAllah ada rezeki kita buat lagi video. Ada masa kita buat lagi video. Barang banyak kat rumah tapi tak sempat kan. InsyaAllah kalau sempat kita buat lah. Ini pun sebab terpaksa. So ada cuti kita buat. Terima kasih kerana support saya selama ni. Jangan lupa tekan butang loceng kat bawah. Boleh kita tengok video-video baru kan daripada saya lah. Kalau korang berminat, subscribe je lah. Okay, jom kita start tengok.
Jangan lupa subscribe boh. Kalau tak malah nak buat video ngajuk lah. Bodoh.